Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Nor dalam channel YouTube Cikgu Noraini Osman. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan membina dan menulis jawapan pemahaman. Murid-murid sudah bersedia untuk belajar? Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.2 membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan bercapah. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis jawapan bagi soalan pemahaman dengan betul. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah minumlah air untuk cergas dan cerdas. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, cikgu ingin memohon murid-murid buka buku teks jilid 1, muka surat 51. Okey. Mari kita baca teks yang terdapat di muka surat 51. Tajuk teks ini ialah minumlah air untuk cergas dan cerdas. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas. Oleh itu, minumlah air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Baiklah, murid-murid faham apakah kandungan teks ini? Teks ini bercerita tentang apa? Ya, teks ini bercerita tentang kepentingan air untuk badan kita. Kita digalakkan untuk minum air 6 hingga 8 gelas sehari. Okey. Jadi seterusnya, mari kita lihat soalan pemahaman yang hendak kita jawab berdasarkan teks ini. Baiklah, ini ialah soalan pemahaman. Okey, kita ada 4 soalan di sini. Mari kita baca setiap soalan yang terdapat di sini. Soalan yang pertama, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Soalan yang kedua, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Soalan yang ketiga, mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Dan soalan yang keempat, bagaimanakah cara
meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas. Bagaimana nak menjawab soalan macam ini ya murid-murid? Mari cikgu tunjukkan. Okey. Ini ialah panduan untuk menjawab soalan yang diberikan tadi. Kita perlu memahami penggunaan kata tanya yang terdapat dalam soalan. Keempat-empat soalan tadi mempunyai kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa bertanyakan tentang sebab. Jadi, apabila kita hendak menjawab soalan yang mempunyai kata tanya mengapa, kita perlu memberikan sebab. Dan kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana bertanyakan tentang cara dan keadaan. Jadi, apabila kita hendak menjawab soalan yang mengandungi kata tanya bagaimana, kita perlu menjawab tentang cara ataupun keadaan. Baiklah murid-murid, mari cikgu tunjukkan cara untuk menjawab keempat-empat soalan tadi. Soalan pertama. Mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Jawapan bagi soalan ini terletak pada perenggan pertama dalam teks yang kita baca sebentar tadi. Ini cikgu sudah tandakan di sini. Okey, air ialah komponen utama di dalam badan kita. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita menulis jawapan pemahaman ini? Okey, caranya ialah kita boleh ambil ayat yang terdapat pada soalan dan kita tuliskan semula pada tempat kosong yang disediakan. Okey, kita boleh ambil seperti yang cikgu gariskan di sini, kita boleh ambil ayat ini dan tuliskan pada garisan. Okey, seperti ini. Okey, untuk menyatakan sebab, okey, soalan kata tanya mengapa, kita perlu menyatakan sebab. Okey, sebab mengapa kita digalakkan untuk minum air kosong? Okey, kita digalakkan untuk minum air kosong kerana kita kena letak perkataan kerana sebab kita nak menyatakan sebab. Kerana air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Jawapannya terletak dalam teks pada perenggan pertama. Okey. Kita pergi ke kita lihat soalan yang kedua. Bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Jawapannya terletak pada perenggan yang kedua. Murid-murid boleh rujuk pada perenggan yang kedua. Untuk menjawab soalan yang kedua ini, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Kita boleh ambil semula ayat pada soalan dan kita tulis di garisan. Kemudian kita letak perkataan seperti dan kita masukkan jawapan. Kanak-kanak dan remaja digalakkan minum air 6 hingga 8 gelas sehari. Jawapan ini terletak pada perenggan kedua dalam teks.
Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Okey. Cuba lihat teks. Okey, jawapan bagi soalan yang ketiga tadi berada pada perenggan yang ketiga. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 51 pada perenggan yang ketiga untuk menjawab soalan yang ketiga. Okey, baiklah. Soalan yang ketiga, mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Okey, soalan ini bertanyakan sebab kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga. Kerana di sini ada kata tanya mengapa. Jadi dalam jawapan kita perlu memberikan sebab. Okey, cara untuk menjawab, kita boleh ambil ayat yang terdapat pada soalan ini, kita tuliskan semula pada garisan. Dan kita perlu letakkan perkataan kerana untuk menyatakan sebab. Dan tuliskan jawapan. Okey, seperti yang terdapat dalam perenggan ketiga tadi. Okey, kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga kerana kita akan berasa lesu dan mengantuk sekiranya kekurangan air di dalam badan. Okey, soalan yang keempat. Bagaimanakah cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas? Okey, jawapannya berada di perenggan ketiga juga. Okey, cuba murid-murid rujuk buku teks. Okey, perenggan ketiga, 2 ayat yang terakhir. Okey. Jadi, cara untuk menjawabnya, kita tuliskan semula ayat yang terdapat pada soalan. Tuliskan semula. Cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas adalah dengan minum air yang secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Jadi jawapan ini kita boleh ambil pada perenggan ketiga 2 ayat yang terakhir. Okey, sampai di sini dahulu kelas kita dan cikgu harap murid-murid boleh menjawab soalan bercapah seperti ini dengan baik, dengan ayat yang betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.